Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan terima kasih kepada yang sentiasa membantu akak. Tak kisahlah dari sudut mana pun kan. So, akak memang betul-betul hargai korang. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan dilimpah ruahkan rezeki. Ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan sebuah kisah yang kita boleh ambil tiba tau daripada kisah ni. Kisah mengenai seseorang yang agak pengotor lah. Bukan akak nak aibkan sesiapa, tapi kita sendiri fahamlah kebersihan tu memang sangat penting. Jom korang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak bagi sedikit pengenalan tentang pemilik cerita. Nama pemilik cerita ni Mia. Mia dia telah mengalami kejadian seram ni bersama dengan 3 orang lagi kawan baik dia tau. Kawan baik dia ni bernama Ana, Sofia dan Alia. Diorang ni merupakan pelajar praktikal kos fisioterapi pada masa tu tau. Diorang baru je berpindah ke rumah klinikal yang barulah, yang terletak dekat dengan hospital dalam satu daerah ni. Maaflah korang, akak memang tak boleh nak share daerah ni sebab Mia rahsiakan nama daerah tersebut. Dan untuk pengetahuan semua kan, salah seorang daripada kawan Mia ni, nama dia Alia akak sebut tadi kan, merupakan kawan yang paling penakut dan paling muda antara diorang semua tau. Masa tu kan, diorang dalam sesi praktikal yang terakhir untuk semester terakhir tau. Sebelum diorang ni nak graduate dari kos fisioterapi, diorang memang kena praktikal, wajib. Diorang ditempatkan di apartmen jururawat yang dikhaskan untuk staf hospital. Tapi mungkinlah kerana staf-staf kat sana ni lebih suka tinggal dekat luar hospital, makanya apartmen tu dia agak lengang, agak kurang lah penghuni. Apartmen tu dah ada 4 tingkat tau korang. Masa tu diorang ni tinggal di tingkat 3. Tingkat atas sekali tu, tingkat 4 tu, memang dah lama tak ada orang stay kat situ. Malah mereka ni dilarang untuk naik ke atas. Seboleh-bolehnya jangan naik ke tingkat 4. Okey korang, dipendekkan cerita, diorang ni sampai ke rumah praktikal lebih kurang pukul 3 petang. Diorang ni agak kepenatan lah. Maklumlah kan, diorang angkut barang dari bawah naik ke atas. So bila Mia ni dia tolak je daun pintu rumah, muka Mia terasa sejuk tau. Seakan-akan muka Mia ni terkena angin sejuk. Mia dia berdiri terkaku tau dekat depan pintu rumah. Langsung tak berganjak dari situ. Berdiam je. Alah Mia, kenapa berhenti depan pintu ni? Kami penat lah. Kami nak rehat, kata Sofia. Mia dia macam baru tersedar bila rakan dia ni menyapa dia. Dia tadi mengelamun, jadi bila dia tersedar, dia pun teruslah melangkah masuk ke dalam rumah. Dalam rumah tu akak nak bagi tahu dia ada 3 bilik tau korang. Jadi diorang ni decide lah, dia bagi 2 orang untuk 1 bilik. Manakala bilik yang satu lagi tu diorang memang biarkan kosong. Mia masa tu dia memang stay sebilik dengan Alia. Manakala Ana ni dia stay sebilik dengan Sofia. Satu bilik tu memang cukup besar. Besar sangat untuk diorang ni stay berdua tau. So, akak teruskan lagi. Tapi akak lupalah.
Lupa pula akak nak bagi tahu korang bahawasanya depan bangunan diorang ni ada satu rumah mayat tau. Tak adalah terlalu dekat, tapi bolehlah diorang ni nampak rumah mayat tersebut bila diorang ni berdiri dekat apartment tu tau. Dah seminggu lah diorang stay dekat rumah tu. Tak ada apa-apa pun gangguan setakat tu. Sehinggalah satu malam ni kan, semasa diorang ni tengah makan malam kan, tiba-tiba bunyi pintu rumah diorang ni diketuk. Mia pun dia bingkas bangun. Dia pergilah ke arah pintu. Dia pun buka lah pintu. Lepas tu Mia dia tengoklah kat luar rumah kan. So dia terpandang dekat kiri, kat bahagian kiri kan. Masa tu dia nampak tau ada seorang wanita berjalan berlalu pergi meninggalkan rumah diorang. Memang wanita tu gayanya memang daripada rumah dia tau. So Mia masa tu dia tak adalah nak fikir apa yang pelik lagi setakat tu. Dia pun masuklah semula ke dalam rumah dia untuk menghabiskan makanan dia tadi. Lepas tu Sofia pun tanyalah pada Mia, "Mia, siapa tadi tu? Lama betul kau kat luar?" "Entah. Aku keluar je tadi. Tengok-tengok dia dah pergi," jawab Mia sambil bawa pinggan tu nak masuk ke dapur. Sementara tu yang lain-lain memang masih makan dekat meja makan. So habis je diorang makan, diorang pun lepak kejap dekat depan TV. Memandangkan esok cuti, jadi tak salah lah kalau diorang ni masing-masing nak tidur lambat. Tengah-tengah duk layan TV tu, Mia diperasan tau, muka Alia pucat tau. Pucat sangat, pucat lesu. Mia apa lagi, dia cuek badan Ana ni. Lepas tu dia tanyalah pada Ana, "Kenapa dengan Alia tu? Aku tengok tadi okey je." Ana selepas mendengar soalan dari Mia, dia pun teruslah tanya pada Alia. Sambil-sambil tu kan tangan dia tu menyentuh dahi kawan dia tau. Sebab dia memang prihatin. "Lia, kau okey tak ni?" "Okey tak? Aku tengok muka kau ni macam pucat lah. Kau demam ke?" "Ya Allah, panas ni. Kau demam ke, Lia?" tanya Ana kepada Alia tau. "Tak lah weh. Mungkin sebab aku datang bulan kot. Tak apalah. Aku masuk rehat dalam bilik dululah. Korang continue lah korang," jawab Alia ni. Lepas tu dia pun bingkas bangun dengan keadaan yang memang nampak lemah. Dia masuk ke dalam bilik. "Aku rasa kan esok kita kena bawa Lia ni ke Jabatan Kecemasan lah," cadang Sofia kepada yang lain-lain. Masing-masing pun mengiyakan je. Masa tu kan diorang tak boleh nak fikir apa. Walaupun dalam hati diorang ni memang risau kot member dalam keadaan tak sihat kan. Sempatlah pukul 11 malam macam tu lah, Mia dia masuk bilik, dia nak tidur. Bilik nampak gelap. Tapi bila buka pintu bilik tu, adalah cahaya lampu dari lampu ruang tamu kan masuk dalam bilik. Sama-sama je. Diorang memang sengaja biarkan lampu ruang tamu tu terbuka. So, Mia tak terfikir pun nak buka lampu time dia masuk dalam bilik tau. Dia tak nak mengganggu Alia ni nak berehat apa semua kan. Tapi kan korang, baru selangkah je Mia ni masuk ke dalam bilik, dia nampak tau Alia tengah duduk memeluk lutut. Pada masa yang sama juga, Mia terdengar tau macam Alia ni sedang menangis. Menangis mendayu-dayu. Jelas tau kelihatan posisi kedudukan Alia masa tu. Dengan bantuan lampu daripada ruang tamu kan, nampak lah. Walaupun agak macam sama-sama je cahaya tu, tapi dia still boleh nampak tau Alia tu. Mia nak tegur tapi takutlah pula sebab suara Alia tu menangis lain macam tau. Seram pula bunyi dia. Meremang habis bulu roma Mia tau. Mia dia terfikir juga nak panggil kawan yang lain, Ana dengan Sofia. Tapi dalam masa yang sama terlintas lah dalam hati dia, takut kacau pula kan, tanta dia orang ni dah lena tidur. Jadi Mia ni dia husnuzon je lah. So mungkinlah perasaan dia cukup. Dia rasa time tu dia mungkin fikir bukan-bukan. Dengan sedikit keberanian ni, Mia dia terus tekan lampu dalam bilik tu. Lampu bilik pun menyala. Kaki Mia ni selangkah berundur tau ke belakang. Bila dia nampak Alia ni, elok je korang tidur atas katil dengan selimut tu sampai ke dada, berselimut ke dada kan.
Nak ke tak nak, Mia kena masuk juga dalam bilik tu. Dia pun beranikan diri, melangkahlah dia masuk ke dalam bilik tu, pergi ke katil Alia tau. Mia lepas tu, dia duduk kat tepi katil Alia, sambil tu dia menyentuh dahi Alia lah. Tiba-tiba korang, pap, macam tu. Alia ni ditempis tau tangan si Mia ni. Alia lepas tu dia pegang tangan Mia tu kuat-kuat. Kuat tau korang, dia pegang tangan si Mia ni tau. Dengan mata dia masa tu terbeliak, yang pastinya senyuman Alia tu membuatkan Mia tahu itu bukan kawan dia Alia. Itu memang bukan Alia. Lepas tu Alia bagi tahulah, bau kau busuk. Jangan kau berani sentuh aku. Lia, apa ni Lia? Sakit lah. Lepaslah Lia. Tolonglah Lia. Sakit lah. Mia dia mengaduh sakit tau. Lepas tu Alia pun melepaskan tangan Mia dengan kasar. Lepas tu dia duduk ke atas katil dalam keadaan bertinggung dengan rambut dia yang memang panjang tau. Lagi terkejut lah Mia. Sekarang Mia memang yakin sangat Alia tu dah dirasuk. Mia hanya berdiri terkaku tau dekat depan Alia. Pintu bilik masa tu masih terbuka luas, tapi Mia tak terdaya untuk melangkah keluar. Tak tahulah kenapa korang, dia nak keluar, dia tak tahu nak buat apa kan. Kalau kita pun memang keadaan macam tu tau. Dia bacakan ayat kursi, dan tak lama lepas tu dia rasa macam ringan sikit kaki dia. Dia cubalah melangkah dengan laju ke arah pintu. Dia nak keluar. Dum. Pintu bilik tu pula dah tertutup dengan sendirinya. Belum pun sempat Mia keluar, bunyi tu memang mengejutkan Mia. Mia dah terperangkap tau dalam bilik tu bersama dengan Alia. Dia cuba juga buka pintu bilik tu. Dia cuba juga, tapi gagal korang. Mia tak tahu dah nak buat apa dah. Dia pun menjerit sekuat hati, "Tolong, tolong." Dia menangis sambil tangan dia tu tak henti-henti mengetuk pintu. "Tolong, tolong." Buka, dia nak buka tombol kan. Tolonglah kan. Mia sempat sekali pandang ke arah Alia tau. Alia masih dalam kedudukan yang sama. Pada masa yang sama, Alia ketawa mengilai melihat setiap gerak-geri Mia. "Mia, buka pintu ni Mia," kata Ana dan Sofia ni daripada luar ni dengan suara yang cemas. Apabila mereka ni menyedari keadaan Mia yang memang menangis dalam keadaan minta tolong dalam bilik tu, mereka duk sebut, "Mia, buka pintu ni Mia, buka pintu ni Mia, buka." Macam tu. Tapi Mia tak boleh buka, bukan Mia yang tutup. Lepas tu Mia pun dijerit lah, Tolong aku. Macam tu. Mia dia menangis. Lepas tu dia menjerit semahu-mahu dia. Sekuat-kuat hati dia menjerit. Memang dia lepas betul. "Kita tak ramai kenalan kat sini Mia," kata Sofia dalam keadaan yang lagi cemas. "Kita ni cuma menyapa sesekali je bila berselisih dengan penghuni apartmen ni." Tiba-tiba kan, Ana diteringatkan ada seseorang penolong pegawai perubatan tau. Penolong pegawai perubatan tu memang alim pada pandangan diorang lah. Bila diorang jumpa lah, macam tu lah. Diorang ni kenal penolong pegawai perubatan tu dekat Jabatan Kecemasan. Cepat-cepat lah Ana menelefon tau pada penolong pegawai perubatan tu. Nasib baik lah, nasib diorang masa tu memang baik tahu, sebab MA tu panggilan ringkas untuk penolong pegawai perubatan. Kalau akak sebut panjang takut tersasul. MA tu bernama Adam tau. MA tu kebetulan pula memang kerja malam pada malam tersebut. Jadi MA Adam segera datang bersama dengan seorang lagi pemuda yang memang diorang tak kenal langsung. Memang diorang tak boleh nak cam lah siapa pemuda tu kan. Bila MA Adam sampai ke rumah tu, Adam dia macam langsung tak rasa terkejut tau dengan apa yang berlaku. MA Adam ni dia cuba untuk tenangkan diorang tau. Rupa-rupanya lelaki yang datang bersama MA Adam tu merupakan seorang ustaz tau korang. Ustaz Akmal dari kampung sebelah. Suami pula dah. Semua ni diceritakan semula oleh Ana dan Sofia kepada Mia tau. Apabila keadaan kembali senyap, Mia dia cuba pusingkan badan dia ke belakang untuk melihat kedudukan Alia. Ni cerita dalam bilik pula ni. Bila Mia pandang Alia, masa tu Alia berada di atas katil tau.
Alia mula turun ke bawah dalam keadaan merangkak. Cuba untuk menghampiri Mia ni dengan muka yang memang muka marah, muka bengis, macam John pula. Mia terduduk sambil dia peluk lutut dia, lepas tu dia nangis teresak-esak. Lepas tu kan, Alia cakap, "Aku tak suka kau. Kau busuk." Kata benda dalam badan Alia lah. Nampak macam Alia cakap kan, tapi benda lain sebenarnya. Tiba-tiba Mia dia terdengar tau orang melaungkan azan. Mia dia rasa lega. Ada orang lelaki dalam rumah tu kan. So, Arya dengan masih dalam keadaan merangkak ni, naik semula ke atas katil. Duduk bersila semula atas katil, meracau, menjerit dengan kuat tau. Tak lama selepas tu, pintu pun terbuka. Lega, Alhamdulillah. Mia pun terus keluar. Lepas tu dia peluk Sofia, dia peluk Ana, masing-masing berpelukan ni. Tiba-tiba kan, Alia ni dia keluar bilik dalam keadaan merangkak tau. Bermulalah masa tu dialog daripada Ustaz Akmal dengan Alia. Ustaz Akmal pun cakap lah, "Assalamualaikum wahai hamba Allah." Kata Ustaz Akmal masa tu lembut je, tak ada kasar-kasar pun. Berambus kau. Alia menjawab dengan suara garau bersama dengan muka bengis. "Jadi kau bukan din Islam lah ya? Apa yang kau mahu dari budak ni?" Soal Ustaz Akmal sambil duduk bersila lembut lagi. Sementara tu diorang ni dengan MA Adam ada kat belakang Ustaz tau. Dan Alia pula ada dekat depan Ustaz dalam keadaan duduk bertinggung. Korang boleh imagine kan? Dah lama aku menunggu tuan baru aku. Sesiapa saja bagi aku makan darah dia, dialah yang akan menjadi tuan aku. Budak ni yang bagi makan darah dia, kata Alia dengan lidah terjelir bersama dengan Elio lah keluar daripada mulut si Alia ni. Mereka semua tu terkejut korang. Memang terkejut bila dengar kata-kata daripada benda yang ada dalam badan Alia lah, senang cakap kan. Astaghfirullahalazim. Lepas tu Ustaz istighfar tau. Aku juga suka pada budak perempuan tu, tapi dia busuk, kata setan tu sambil menunjukkan ke arah Mia. Aku minta dengan cara baik kau keluar dari badan budak ni. Mereka ni baru pindah kat sini. Kau keluar. Elok lagi Ustaz, sopan lagi. Aku tak kisah. Aku nak dia jadi tuan aku. Aku lapar. Hanya dia je yang boleh bagi aku makan. Pergilah kau dari sini. Tidak semudah itu. Dia dah bagi aku makan darah dia, bermakna dia sudah jadi tuan kepada aku. Engkau faham ke tidak? Adam, mana biji jagung yang kita bawa tadi? Tanya Ustaz pada MA Adam. Lepas tu MA Adam pun dia menghulurkan biji jagung yang dibawa tu kepada Ustaz Akmal. "Wahai jin, kau nampak tak biji jagung ni?" Kau ingat aku buta? Aku nampaklah bodoh. Nak bodohkan aku. Sambil tersenyum, Ustaz pun berkata, "Kalau kamu mahu budak ni menjadi tuan kamu, kamu tak akan pulang selagi biji jagung yang bakal aku taburkan ni tak bercambah atau tumbuh. Sehingga biji jagung tu tumbuh, barulah budak ni boleh jadi tuan kamu. Faham?" Kata Ustaz Akmal panjang lebar lah. Dia cuba terangkan kan. Jadi jin tu pun dia bersetujulah. Dan dia menempati tempat tu selama-lamanya. Sebab apa tahu korang? Sebab jagung tu takkan bercambah dah. Sebenarnya jagung tu dah digoreng, memang takkan bercambah lah. "Baiklah, aku arahkan kau keluar dari ubun-ubun dia. Allahu Akbar." Dengan tangan menekan ubun-ubun Alia ni, lalu menarik dengan kuat. Allahu Akbar. Akhirnya Alia pengsan. Bermakna jin tu dah tak ada.
Oleh kerana makhluk golongan jin ni kuat memegang janji, maka jin tu pun setialah menunggu dekat situ. Lepas tu ustaz pun suruhlah sapukan air yang dah dirukiahkan tu kepada muka Alia ni. Bila Alia sedar, dia suruh minum air tu tau. So insya-Allah lah tak ada apa-apa. Jin yang merasuki Alia tadi hanyalah jin sesat yang menunggu tuan baru. Cuma kalau bolehlah ustaz nak pesan, solat jangan tinggal, banyakkan membaca Al-Quran. Benda kotor tu janganlah simpan lama-lama, nanti ada pula yang datang makan. Lagi satu, sentiasa dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan yang period uzur kan. Sentiasalah dindingkan diri, Allah sentiasa ada. Baiklah ustaz, terima kasih MA Adam, terima kasih ustaz. Mereka serentak ni, ada orang serentak ni pun menjawab. Lepas tu ustaz dengan MA Adam pun berlalu pergi tanpa dia orang sedar. Pada masa tu lagi 2 jam lagi nak masuk waktu subuh. Lepas tu hari-hari seterusnya berjalan macam biasa. Cuma sekali-sekala tu kan dia adalah bunyi macam dia orang dengar ni, bunyi jatuhan shilling dari lantai atas. Lepas tu bunyi hentakan besi, agak seram jugalah. Tapi dia orang ni dah terbiasa. Lagi pula tak ada apa-apa gangguan dah selepas kejadian tu kan. So mungkinlah dia hanya nak bergurau, dia tu benda tu lah, nak bergurau dengan jiran baru mereka ni lah kan. So Alia dia dah pulih sepenuhnya. Jadi itulah pengalaman dan pengajaran untuk diorang tahu apa yang diorang lalui ni, diorang tak dapat nak lupakan sampai bila-bila. Sekian. Untuk kali ni korang, akak nak up satu perkongsian yang pada akak sebenarnya terharu dengan perkongsian ni tau. Jadi terdetik dalam fikiran akak, apa kata kalau akak sampaikan cerita ni. Tapi akak tak bolehlah nak sampaikan dalam bentuk yang macam angkat-angkat tangan semua tau. Sebab cerita dia agak pendek. Tambahan pula yang berkongsi cerita ni merupakan peminat cilik untuk Cengkeh Channel. Jadi dia gelarkan diri dia, adik ni lah, sebagai Woltra. Woltra ni dia dalam darjah 5 nak masuk ke darjah 6 tau. Macam tu lah. Jadi Woltra ni dia bagilah apa nama dia punya perkongsian, memang pendek korang, tapi demi untuk menghargai kepada setiap perkongsian yang diberikan. Kecuali pernahlah akak terima perkongsian tu dia sekadar titik tau. So akak nak cerita apa kalau sekadar tu titik, tak boleh nak disampaikan macam mana. Untuk adik Woltra ni akak akan sampaikan dalam bentuk membaca. So akak teruskan kisah dia macam ni tau. Hari tu saya ada ujian segak dekat sekolah. Lepas tu tibalah darjah 5 untuk ujian segak. Sebelum tu darjah 6. Maksudnya sebelum dia nak masuk darjah 6. Masa saya buat ujian segak tu, saya ada nampak macam ada sesuatu kat bahagian bangunan sekolah. Masa tu saya ada kat bawah untuk buat ujian tu, ujian segak tu lah kan. Masa saya naik ke atas nak masuk kelas, saya ada dengar tau suara orang mengilai. Saya ingatkan tu kawan saya. Lepas tu saya nampak ada sesuatu yang panjang. Akak pada mula-mula baca tu akak sangkakan tu galah tau. Tapi sebenarnya kan, akak sambung lagi, saya pergilah kat benda tu. Last saya nampak Kak Punti cantik je kat situ. Saya pula terus lari turun ke bawah. Masa hari kedua pula adalah hari sukan. Saya dah siap sebab saya rumah sukan. Sorry korang. Saya dah siap sebab saya rumah kuning. Nampak tak kejujuran daripada budak baya tu kan? Dia tulis pun memang ikut macam tu je. So akak teruskan lagi. Saya dah siap sebab saya rumah kuning. Lepas tu saya masuk store lama. Tiba-tiba ada kepala tersangkut kat bahagian atas. Tu je lah. Betul korang. Dia tulis macam tu lah. Tu je lah. Akak rasalah kan, ini adalah perkongsian yang kita bukan nak kira menarik ke tak menarik ke, tapi kita boleh imaginekan dia cuba untuk menceritakan apa yang dia nampak. Sejujurnya memanglah pada awalnya akak rasa macam nak up ke cerita dia, tak nak up. Macam tu lah. Tapi akak memilih untuk
upkan cerita dia. So untuk adik Waltra ni, akak ucapkan jutaan terima kasih sebab sekecil-kecil adik ni pun dah minat tau nak tengok kepada pangli-pulara kisah seram. Tapi akan nasihatkan supaya adik ni kalau boleh ada guideline daripada orang tua, daripada ibu bapa kan, sebab kita berada di dalam situasi macam kalau akak terlebih cerita ke, ada jump scare ke, itu agak mengganggu kepada perasaan adik. Macam tu lah. Jadi korang sama-samalah kita support each other, sebab pada akak ini adalah satu support yang agak luar biasa, dan akak harap adik Waltra ni dia boleh dengar, dalam masa yang sama dia boleh ambil iktibar daripada kisah-kisah akak yang sebelum ni atau yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih semua. Setakat tu sahaja perkongsian akak untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. So kita jangan ikut tahu perkara yang tak elok. Kalau boleh jagalah kebersihan diri sebaik mungkin korang. Terima kasih korang sebab korang stay sampai hujung. Apa-apa pun jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.